Hai adik-adik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Diharapkan adik-adik semua sihat-sihat sejahtera. Okey, bersama adik-adik sekarang ini adalah Cikgu Shenari. Dan hari ini cikgu nak mengajar menyambung tajuk kita, tajuk KPS seterusnya. Iaitu ada 2 KPS yang akan cikgu terangkan pada hari ini. Okey, diharapkan adik-adik dapat memfokus apa yang cikgu akan ajar pada hari ini. Okey, kita lihat apakah KPS yang pertama, iaitu KPS mendefinisi secara operasi ataupun DSO. Okey, yang seterusnya adalah KPS meramal. Okey, diharapkan adik-adik sudah bersedia untuk belajar pada hari ini. Jom. Okey, sebelum tu mari kita lihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, objektif pembelajaran kita yang pertama, murid-murid mesti dapat menulis definisi secara operasi ataupun lebih dalam singkatan DSO dengan teknik yang betul. Okey, dan yang kedua, murid juga dapat meramal dengan teknik yang betul. Okey, jom kita pergi slide seterusnya. Okey. So, sebelum tu adik-adik mesti tahu apakah itu DSO. Macam cikgu cakap tadi, DSO itu bermaksud definisi secara operasi. Adik-adik pernah dengar tak? Pernah tak cikgu-cikgu adik-adik mengajar? Mungkin pernah ataupun adik dah lupa. Okey, jom bersama cikgu. Hari ini kita belajar apa itu DSO. Okey, DSO itu ialah proses memberi takrifan kepada pemboleh ubah dengan memerihalkan secara spesifik dan jelas tentang cara untuk memerhati dan mengukur perubahan yang berlaku ke atas pemboleh ubah itu. Okey, seterusnya, sebelum kita nak jawab soalan-soalan berkenaan dengan DSO, mari kita lihat dulu tips untuk menjawab soalan DSO. Okey, sebelum tu mari kita kenali dulu definisi secara operasi secara ringkas iaitu definisi itu bermaksud apa adik-adik? Ya, definisi bermaksud kita bagi maksud ataupun takrif. Okey, apa dia operasi pula? Apa dia operasi? Operasi itu sebenarnya pemboleh ubah bergerak balas ataupun apa yang diperhatikan dalam eksperimen tersebut. Kita nak lihat apa yang berlaku ke atas eksperimen itu, kita akan jadikan dia satu definisi. Definisi berdasarkan pemboleh ubah bergerak balas yang telah dilihat. Okey, mari kita lihat contoh soalannya. Okey, sebelum tu adik-adik, cikgu ingatkan semula adik-adik tengok sini definisi tips yang kedua adik nak kena pasti. Okey, tips dia adik tengok definisi. Mula-mula adik kena ingat definisi yang diminta tu apa. Lepas tu adik akan tambah dengan dalam adik punya ayat tu, sama adik ialah adik boleh guna, ataupun kalau adik tak suka adik boleh juga guna perkataan adalah. Okey, ataupun kalau adik tak suka boleh juga gunakan berdasarkan dalam ayat tu tersebut. Berdasarkan. Okay, lepas tu barulah adik tambah lagi satu. Dia macam ada 3 perkataan lah yang wajib ada dalam ayat adik tersebut. Okey, lepas tu kita masuk pemboleh ubah bergerak balas ataupun apa yang diperhatikan. Okey, kita lihat contoh Okey, contoh soalan ni, satu penyiasatan dijalankan untuk mengenal pasti sifat kimia bahan J dan K dengan menggunakan kertas litmus. Okey, kita lihat Okey, kat sini kita buat eksperimen lah. Misal kata buat eksperimen, lepas tu dia bagi dia punya keputusan macam ni. Bahan J, apakah perubahan warna kertas litmusnya? Maknanya merah kepada biru. Jawapannya merah kepada biru. Ingat lagi tak? Kalau sesuatu bahan tu berubah kertas litmusnya merah ke biru, ada agak-agaknya apakah sifat kimia bahan tersebut? Betul. Alkali. Okey. Lepas tu,
Yang kedua, bahan K. Dia kata bertukar biru ke merah. Agak-agaknya sifat kimia dia apa adik-adik? Ya, asid. Betul. So, soalan yang ditanya, dia tak tanya yang JK, dia tanya berikan definisi secara operasi bahan neutral. Okey, agak-agaknya apa? Adik ingat tak? Betul-betul. Ya. Jadi bahan neutral dia tidak mengubah kertas 5 sama ada merah atau biru. Kita tengok jawapan dia. Okey, jawapannya, so definisi secara operasinya ialah bahan neutral ialah bahan yang tidak mengubah warna kertas biru dan merah. So, itulah dia definisi secara operasi bagi bahan neutral. Okey. Jom kita lihat lagi soalan-soalan seterusnya untuk lebih pemahaman. Okey, kita lihat. Ini adalah soalan UPSR 2019. Okey, soalan dia, raja di bawah menunjukkan carta palang pertumbuhan sebatang pokok bendir dalam tempoh 3 minggu. Adik ingat lagi tak? Ini apa? Masih ingat lagi tak? Ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi, betul? Okey, atau PM. Dan sini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kita ingat tadi definisi secara operasi mesti berdasarkan pemboleh ubah bergerak balas. Sekarang kita tengok contoh pada carta palang ni, kita lihat ya. Minggu pertama ni maknanya minggu ya. 1 dia tulis. Minggu pertama ada tengok berapa bacaan ketinggian dia. Ya, 10. Maknanya 10 cm pokok tu bertumbuh. Dia membesar. Okey, seterusnya minggu yang kedua. Minggu kedua macam mana? Dia telah naik lagi. Nampak ni. Dia naik kepada 30 cm. Okey, dan seterusnya minggu ketiga apa jadi? Pokok itu terus membesar kepada berapa tu dia? Nampak tak? Okey, kalau tak. Dia nampak. Kan? So, 40 cm. Ya. So, ketinggiannya semakin bertambah. Jadi, dalam soalan dia akan tanya, nyatakan definisi secara operasi. Ya, ni DSO ni, yang cikgu kita ringkaskan, DSO pertumbuhan pokok bendir. Jadi, macam cikgu cakap tadi, kita kena ingat DSO mesti berdasarkan PB tadi. Jadi, kita tengok ketinggian dia bertambah. Betul tak adik-adik? So, ingat tak lagi yang cikgu bagi dia punya tips tu macam mana? Ingat lagi tak? Kita kena ada definisi tambah ialah ataupun adalah, lepas tu tambah PB. Betul? So tengok sini, pertumbuhan pokok bendir, nampak ni. Pertumbuhan pokok bendir, ada tengok kan? Pertumbuhan pokok bendir, nampak ni. Ini adalah dia punya soalan yang ditanya. Dia kata secara operasi pertumbuhan pokok bendir. So kita masuk saja perkataan tu yang ditanya tu. Pertumbuhan pokok bendir ialah, ingat tadi yang kita tambah, ialah ataupun adalah, tak suka adalah, berdasarkan, pilih salah satulah. Jadi kita tengok PB dia. PB dia apa? Pertambahan ketinggian pokok. So kita nampak ya, dia ada pertambahan tu. So kita just tambah satu perkataan dengan PB dia. So pertambahan ketinggian pokok. Okey, kalau dia tak suka ayat ni, boleh juga guna ayat begini. Pertumbuhan pokok bendir ialah atau adalah atau berdasarkan ketinggian pokok. Okey? Okey. So, seterusnya kita lihat contoh soalan kedua. Okey, contoh soalan kedua ni apa ni? Apa ni? Ini adalah magnet kan? Magnet apa ni? Magnet U. Magnet U. Okey, berdasarkan pematian di atas, apakah definisi secara operasi kekuatan magnet? Sekarang bila kita lihat pada gambar raja ini, adik tengok apa? Apa yang adik dapat lihat? Okey, di sini adik nampak, ni paku ya, paku yang ditarik. Paku besi lah, ada berapa ditarik? 4 paku. Sini berapa? Ada 6 paku. So, sini ada 8 paku. Betul tak? Okey, jadi soalan dia berdasarkan pematian di atas, apakah DSO? Kita nak cakap pasal kekuatan magnet ni. Mana yang magnet paling kuat? Tentulah yang R. Sebab apa? Sebab tu kita buat definisi berdasarkan kekuatan magnet berdasarkan bilangan yang ditarik. Bilangan paku yang ditarik. So jawapan macam mana? Kekuatan magnet ialah atau adalah ataupun berdasarkan bilangan klip kertas yang dapat ditarik. Ni klip kertas dia bukan paku. Jadi adik nampak sini kan tadi, nampak yang macam cikgu cakap tadi. So adik nampak kekuatan ni pada soalan
Lepas tu tambah ni kan, tambah ialah adalah. Lepas tu ini adalah PB dia. Okey. Nampak tak? Dapat kan? Cikgu rasa memang senang nak jawab DSO kalau kita faham dengan betul-betul lah. Okay, kita lihat pula contoh soalan ketiga ya. Okay, contoh soalan ketiga ni kita lihat ada 3 jenis sponge yang berlainan saiz. Span A, span B, span B dan span C. Apa yang soalannya? Soalannya Ani telah memasukkan 3 span yang berbeza saiz iaitu span A, B dan C dalam sebuah bikar berisi air dengan isi padu 500 ml untuk melihat kadar penyerapan air bagi span. Okey. Dia nak lihat apa? Kadar penyerapan air bagi span ya. Kadar penyerapan air bagi span. Separuh minit span-span itu dikeluarkan daripada bikar dan isi padu air tinggal dicatatkan dalam jadual seperti di bawah. Maknanya span A ni masuk. Dia ada, mungkin kita sediakan 3 jenis bikar, 3 bikar ni yang kita masukkan, dan lepas tu kita keluarkan span-span tu, kita keluarkan dan kita lihat berapa isi padu air yang telah tinggal dalam bikar tersebut. Itu dia punya eksperimen dia lah untuk faham. Jadi keputusan ni kita lihat sini span A. Okay, span A bila kita keluarkan yang kecil ni, kita tengok isi padu yang tinggal 200 ml. Span B 150 dan span C 100 ml. Di sini mana yang paling sedikit? Span C ya. Jadi dia punya soalan dia, apakah DSO dia? Apakah definisi secara operasi bagi kadar penyerapan air bagi span? So sekarang kita lihat mana yang paling kuat menyerap air. Ya, span C. Betul lah, span C. So macam mana kita nak buat definisi secara operasinya? Kadar penyerapan air bagi span ialah, ataupun kadar penyerapan air bagi span adalah ataupun berdasarkan isi padu air yang tinggal dalam bikar. Okey? Faham ya? Cikgu harap yang untuk DSO ni adik faham. Okey? Okey, itu sajalah perkongsian cikgu, pengajaran cikgu mengenai KPS, DSO dan meramalkan. Okey, sekiranya adik-adik masih tak faham dengan tajuk tersebut, bolehlah adik ulang semula video ini ya, dan juga adik-adik boleh juga menulis sebarang soalan di ruangan komen untuk cikgu jawab ya. Bila cikgu ada masa lapang, cikgu akan lawat komen tersebut dan akan cikgu tulis jawapan tersebut. Okey. Dan sekiranya adik suka dengan video ini, bolehlah adik-adik like dan share kepada rakan-rakan, kepada cikgu-cikgu untuk kita kongsikan bersama ilmu ini. Betul tak adik-adik? Sebab ilmu ni perlu dikongsi dan dimiliki bersama-sama. Okey. Dan cikgu ingatkan lagi, silalah tekan butang loceng atau notifikasi untuk terus menonton video-video cikgu yang baru, sama ada mengenai video KPS ataupun video-video sains ya, dan juga video matematik. Okey. Dan satu lagi, jangan lupa tekan butang subscribe sekiranya adik mahu cikgu terus ya terus menghasilkan video-video yang lebih menarik, video PDPC yang lebih menarik kepada adik-adik. Okey, itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.